المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتبع بالخير. أما بعد. Muka surat 128 atas sekali. Penawar bagi menghindarkan diri daripada perbuatan mengumpat. Kita masih membincangkan tentang masalah bahaya dan dosa bagi orang yang suka mengumpat. Jadi apakah penawarnya ataupun ubat untuk menghindarkan ataupun menjauhkan diri kita daripada suka mengumpat? Penawar bagi menghindarkan diri daripada perbuatan mengumpat adalah dengan memikir janji seksa bagi orang yang mengumpat, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Pahala amal kebajikan orang yang mengumpat dipindah kepada orang yang diumpati itu. Dia setiap penyakit ni ada ubat. Setiap penyakit ni ada ubat. Termasuklah penyakit suka mengumpat. Suka mengumpat ni pun sebahagian daripada bentuk penyakit, yakni penyakit hati. Sebab apa kita mengumpat kepada orang? Sebab kita rasa diri kita lebih dan orang lain serba kekurangan. Jadi sebab tu kita suka mengumpat kat orang, sebab kita rasa kita hebat, orang lain tak hebat. Jadi untuk mengubat penyakit suka mengumpat ini disebut di dalam kitab yang kita bacakan tadi, iaitu Penawar bagi Hati. Kita kena ingat tentang janji daripada Nabi SAW, balasan ataupun hukuman orang yang suka mengumpat. Di antaranya apa dia? Pahala kita akan berpindah kepada orang yang kita umpati. Dahlah amalan kita sedikit, pahala kita sedikit. Jadi di akhirat nanti Allah Ta'ala ambil pula pahala kita bagi kat orang, kepada orang yang kita mengumpat, yang kita kutuk, yang kita caci dia. Jadi salah satu dari cara nak halang diri kita supaya mengumpat kepada orang, ingat janji yang disebut oleh Nabi SAW. Pahala kita boleh berpindah. Boleh ke pahala seseorang berpindah kepada orang lain? Jawapannya boleh, berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antara lain, Nabi SAW suatu hari dia pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadru ma ma'nal muflis?" Kamu tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan muflis? Sahabat duk ingat orang yang tidak ada duit dirham dan juga duit dinar. Rasulullah kata bukan. Itu di atas dunia betul lah. Orang yang tak ada duit, tak ada harta benda, maka orang yang sengket kan. Orang yang susah, maka orang muflis lah. Dianggap, dikira, digelar oleh manusia dia seorang yang muflis. Orang yang disiharkan oleh bank bankrupt ke, muflis juga. Itu maknanya penilaian ataupun hukuman atas dunia. Tetapi yang dimaksudkan muflis di akhirat nanti adalah seseorang yang banyak melakukan kesalahan kepada orang lain. Yang Nabi kata, waqad syatama hadza wa zalama hadza wa akhadha mala hadza. Dia caci orang, dibuat zalim kepada orang, dia ambil harta benda orang. Jadi bila amalan ataupun pahala dia dah habis bagi dekat orang, maka dosa orang pula dia terima. Setelah amalan dan pahala-pahala yang dia buat atas dunia tu diambil oleh orang, sebab dia banyak buat salah dengan orang, dah pahala dia tak boleh nak bagi dah. Nak bagi dengan apa? Kita nak bagi dengan apa? Pahala dah habis. Sebab buat salah pada orang, maka kesalahan orang pula kita ambil, yakni dosa orang pula kita ambil. Jadi dalam kitab kita kata, kalau kita duk ingat yang tu, insya-Allah dapat menghindarkan, menghalang kita daripada mengumpat kepada orang lain. Oleh itu kita perlu melihat, kita hanya mempunyai sedikit sahaja amalan kebajikan. Tak banyak mana amalan kita. Nak sembahyang sunat malas, baca Quran malas, nak berzikir banyak-banyak malas, nak duduk dalam majlis ilmu lama-lama pun malas. Jadi bila kita kenangkan, pahala kita tak banyak sebenarnya. Pahala tak banyak ni kerana amalan tak banyak. Pahala dihasilkan daripada ibadat, daripada amalan. Apabila amalan pun tak banyak, ibadah pun tak banyak, pahala pun sikit lah.
Dia kata oleh itu kita perlu melihat kita hanya mempunyai sedikit sahaja amalan kebajikan. Sebaliknya banyak mengumpat terhadap orang lain. Maka lebih baik kita berhati-hati terhadap diri sendiri berbanding dengan berhati-hati terhadap orang lain. Maksudnya jangan asyik nampak orang salah. Lebih penting bagi kita melihat diri kita sendiri, kesalahan diri kita dan kelemahan diri kita. Sebab apa? Sebab disebut tadi amalan kita sedikit, pahala sedikit, tiba-tiba pahala tu nak kena bagi dekat orang pula. Pahala ibadat kita ni nak kena bagi dekat orang. Nak tinggal apa? Di akhirat nanti segala amalan kita akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Dah duk bagi ke orang, bagi ke orang, bagi ke orang, bila timbang berat pahala ke berat dosa? Tu kita jawab sendiri kan. Maka berat dosa. Sekiranya kita melakukan dosa kecil yang berterusan, di antara masalah yang besar yang di akhirat nanti, sama ada orang yang buat dosa besar ataupun berterusan melakukan dosa kecil, dia tak berhenti. Kesan dosa itu terhadap diri kita adalah lebih besar daripada berbanding dengan dosa besar orang lain terhadap kita. Dosa orang terhadap kita kecil lagi. Dosa orang, salah orang terhadap kita kecil sebenarnya. Nak dibandingkan dosa kecil yang kita buat terhadap orang secara berterusan. Maka orang lain buat dosa besar pun, maka dialah tanggung, kita tak tanggung. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Quran kata seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Orang buat banyak mana pun salah dekat kita, tak ada masalah. Dia buat banyak mana pun kesalahan terhadap kita, dosa besar mana pun tak ada masalah. Bagi kita, bagi dia yang bermasalah. Nak dibandingkan dengan kita sendiri yang berterusan melakukan dosa kecil, yang tu bermasalah. Sebab setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan diperlihatkan, dihitung dan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Maka kita perlu mengetahui bahawa dengan kita tidak menyedari kecelaan diri sendiri, tak nampak aib sendiri, lemah diri sendiri tak nampak, asyik duk nampak kesalahan orang lain, itulah sebenarnya merupakan suatu kecelaan yang besar. Tak nampak salah sendiri, sebenarnya itu salah besar. Tak nampak keaiban sendiri, kekurangan diri sendiri, kelemahan diri sendiri, sebenarnya dalam tasawuf kata itu salah besar. Tapi itulah yang banyak berlaku kepada kita kan. Duk nampak hak orang, hak kita sendiri, kelemahan kita tak nampak. Jadi dalam kajian penilaian ilmu tasawuf, hak tu salah besar rupanya. Duk asyik nampak orang lain. Ini banyaklah berlaku dalam diri kita. Hal ini kerana setiap manusia tidak terlepas daripada perbuatan tercela. Tak boleh lari. Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah silap memang sifat manusia, memang tak boleh nak lari. Namun sekiranya kita tidak memiliki sifat tercela, maka sudah tentu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganti daripada mengumpat terhadap orang lain. Kerana mengumpat adalah sebesar-besar perbuatan yang dicela. Jadi kalau kita tidak ada sifat kekurangan, kelemahan, maka kita akan dapat melahirkan kesyukuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni banyaklah, tak terkira pun, tak boleh nak bilang, tak boleh nak hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hilang nikmat Allah Ta'ala ni, kamu nak bilang, kamu nak kira, Allah Ta'ala kata la tuhsuha, tak boleh nak kira, nisbah manusia tak boleh kira. Allah Ta'ala buat macam mana pun dia boleh kira, dia boleh hitung. Dia setiap nikmat itu dituntut supaya kita melahirkan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua nikmat dia suruh kita bersyukur. Jadi dia kata manakala sikap berbantah-bantah, iaitu tercela, mencela perkataan orang lain dengan menzahirkan kekurangan padanya. Membantah-bantah ni apa makna? Suka berdebat, suka berbalah, suka berkelahi, yang merupakan salah satu daripada ciri ataupun sifat wa idza khasama fajara. Bila dia bertengkar, berdebat, dia melampau pula walaupun dia salah. Sebab tu dia kena dalam tasawuf dia suruh elak kan. Walaupun kita rasa, kita yakin kita berada di pihak yang benar, bila berlaku perdebatan mesti kita nak menang. Mesti kita nak menang. Mana ada orang berdebat dia nak kalah? Kalau tidak dia tak akan berdebat pada orang. Dia tak akan berdebat di halayak ramai, tak akan berdebat suka bertengkar dengan orang, melainkan
dengan tujuan tak maksud apa dia? Untuk nak menang. Kalau dia bersedia untuk kalah, taubat lahum, dia takkan berdebat dengan orang. Taubat dia takkan berdebat dengan orang. Kalau dia berdebat, dia kalah, dia redha, dia boleh terima dengan kekalahan. Dia takkan berdebat. Tujuan dia debat tu, dia nak tunjuk dia pengaruh dia, kehebatan dia, kepetahan dia bercakap depan orang. Dan bagaimana kelicikan dia mencantah hujah-hujah orang. Itu biasa berlaku di dalam debat. Dalam tasawuf, maka perkara ini tidak digalakkan. Kalau tak boleh nak elak, tak boleh nak lari juga, mesti nak kena berdebat. Kerana kita tengok individu ni melampau sangat. Kita mengalah, dia duk cabar lagi, sekadar untuk mempertahankan kebenaran. Tetapi Quran ajar wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Nabi pun berdebat dengan orang, tetapi dengan akhlak yang baik, secara harmoni, tidak mengaibkan orang, tidak mengutuk dan mencaci orang lain. Sekadar untuk membuktikan kebenaran itu sahaja, bukan untuk merendahkan dan mengaibkan orang. Manakala sikap berbantah-bantah, iaitu suka mencela perkataan orang lain dengan menzahirkan kekurangan padanya, mesti kita nak zahirkan kelemahan dia. Sebab tu kita sanggup debat, kita sanggup berhujah dengan dia, sama ada kekurangan pada lafaznya ataupun pada maknanya. Sikap berbantah-bantah berpunca daripada dua perkara. Dia kata berpunca daripada dua perkara. Yang pertama, ada kalanya kamu ingin meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan yang dimiliki. Kita nak naikkan nama kita, senang je. Kita zahirkan, kita cantah orang lain, kita angkat diri kita sendiri. Tukhalif, tuzhar wa tushhar. Orang Arab kata bila kamu banyak sanggah pandangan orang, kamu akan jadi glamour, akan jadi masyhur. Pandangan-pandangan orang kita cantah. Lepas tu kita cerita pandangan kita sendiri. Kita ketengahkan pandangan kita sendiri dengan hujah-hujah kita. Orang nampak hebat. Salah satu daripada sebabnya kita suka berdebat kerana apa? Yang pertama dia kata ada kalanya kamu ingin meninggikan diri. Nak menempatkan diri di dalam masyarakat, nak glamour lah kita kata. Nak masyhurkan diri. Menzahirkan kelebihan yang dimiliki. Dan ada kalanya kamu mempunyai tabiat jahat yang suka menghina orang lain. Hak mana satu? Sama ada kita suka berdebat dengan orang nak angkat diri kita, ataupun memang kita mempunyai tabiat jahat suka merendahkan orang lain. Kita ni duduk tak mana satu? Dua-dua ada. Kita ni duduk tak mana? Dua-dua ada. Jadi bila kita ingat kita duduk ada benda tu ni, kita balik, kita muhasabah diri. Mana sempat nak nampak orang lain? Mana sempat nak tengok orang lain? Yakni nak tengok kelemahan yang ada pada orang lain. Hak diri kita sendiri pun berlambak. Diseliputi, bergelombang dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Sebab itu Nabi dan para sahabat, bila mereka baca Quran, mereka ukur diri sendiri. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, tak nampak orang lain, nampak diri sendiri. Sebab tu tengah sembahyang boleh menangis. Mereka berjalan di mana sahaja sentiasa merasai mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berada di keseorangan tanpa dilihat oleh orang. Tak berani buat maksiat sebab Allah Taala dah perhati ni. Banyak menghukum diri sendiri daripada menghukum orang. Banyak menilai diri sendiri daripada menilai kelemahan orang lain. Sebab itu Quran itu hidup. Kita sebut bulan lepas bukan semua para sahabat ni hafal Quran 30 juzuk, tak. Tetapi mereka amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka menterjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Bukan semua hafal 30 juzuk. Mereka tak hafal pun mereka faham Quran. Mereka menjelma melalui kehidupan, perwatakan dan perjalanan hidup mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada Allah. Maka sikap berbantah-bantah itu menyebabkan lahirnya dua perkara yang keji. Apa dia? Suka bertengkar, berbantah melahirkan dua perkara yang keji. Yang tadilah, sama ada nak zahirkan diri kita, kelebihan diri kita, ataupun menghina orang lain. Sedangkan apa yang wajib kita lakukan adalah membenarkan semua yang kita dengar daripada perkataan yang sebenar, dan kita hanya berdiam diri kepada
apabila mendengar sesuatu yang salah. Sepatutnya bila kita dengar sesuatu yang benar, walaupun kebenaran itu dibawa oleh musuh kita, kita kena terima. Boleh tak kita buat macam tu? Kebenaran itu dibawa oleh musuh kita ataupun pihak lain, bukan kumpulan kita. Kita boleh terima tak benda tu benar? Sebaliknya, kebatilan itu dibawa oleh diri kita sendiri ataupun kumpulan kita. Kita boleh tak akur terima benda ni benda salah, walaupun aku sendiri yang buat, walaupun kumpulan aku yang buat. Boleh tak macam tu? Susah kan? Kalau diri kita buat, kenyataan daripada kumpulan kita, jemaah kita, parti kita, salah pun mesti betul. Kebenaran itu dibawa oleh kumpulan lain, parti lain, jemaah lain, semua salah. Itu sikap kita. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kumpulan dia buat, semuanya betul. Sebab kumpulan dia maksum. Kalau kumpulan lain buat, bawa sesuatu kebenaran, semuanya salah. Sebab kebenaran itu dibawa oleh pihak lain. Ini maknanya kita nak kena belajar tasawuf. Nak nampak kita kelemahan diri kita, dan apa yang orang bawa itu kalau benar kita kena kata benar. Sebab tu dia kata tadi bahawa kalau benda tu salah, maka kita kena akur, kita kena terima bahawa itu memang salah. Ya'dilu walau ala anfusikum, hendaklah kamu bersikap adil walaupun di atas diri kamu sendiri. Yang ni banyak kita tak berlaku adil ni. Tak berlaku adil. Walaupun kita duduk mengaji tasawuf, kita duduk baca ayat Quran kan. Quran ajar kita wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu kerana keadilan itu lebih hampir kepada takwa. Sekiranya perkara itu berkaitan dengan agama, maka perlu menegurnya dengan cara lemah lembut dan berhikmah. Bukan kata tak boleh tegur orang, tak boleh perbaiki kelemahan yang ada pada orang lain, tetapi dengan cara berhikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bersopan santun. Ini banyak berlaku di dalam masyarakat. Kita memang nak tegur orang ataupun mana-mana kumpulan yang kita rasa telah melakukan satu kesilapan ataupun kesalahan, tapi cara dia tegur tu tak betul. Dia mengaibkan orang, dia hentam orang kau punya dalam ceramah, dalam ucapan. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan tu kecil je kesilapan dia. Kita boleh perbaiki ataupun kita hilangkan kelemahan tersebut dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang hikmah. Memang Nabi ada menyebut bahawa melihat kemungkaran kita kena ubah. Wa man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa melihat akan kemungkaran hendaklah dia ubah. Tapi bagaimana kaifiat? Bagaimana cara kita nak ubah kemungkaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Bukan cara kita mengutuk dia, kita mencaci dia, kita menghina dia. Kita nak menghilangkan satu kesalahan, nak menghapuskan satu kelemahan, dengan cara kita buka satu kesalahan yang kedua. Kita cipta satu kesalahan yang kedua. Nak hapuskan suatu kemungkaran dengan kita mewujudkan kemungkaran yang kedua. Jadi tak akan selesai juga masalah. Memanglah niat nak perbetulkan orang, nak perbaiki orang, kelemahan ataupun kesilapan orang. Tapi tanpa disedari, kita juga telah mewujudkan suatu kelemahan, suatu kesilapan, suatu kejahatan yang asalnya kita nak perbetulkan kelemahan dan kesalahan orang lain. Jadi kesalahan itu akan dapat dihilangkan ataupun tidak. Kelemahan itu dapat diperbaiki ataupun tidak. Tak boleh berubah. Orang yang dengar kita perbaiki kelemahan dia dengan cara kasar kita hentam, kita perli dia akan berubah tak akan berubah? Dia akan balas kita balik, kutuk kita balik. Jadi perkara ini akan berterusan dan juga berpanjangan. Sebab tu banyak dari kalangan masyarakat kita dan juga pendakwah nak perbaiki kelemahan itu tidak dapat dibaiki. Nak mencegah kemungkaran dan kesalahan itu tidak dapat dicegah dan juga tidak dapat dihilangkan. Sebab orang yang nak mencegah kemungkaran, dia telah mencipta kemungkaran yang kedua.
Tak selesai masalah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bila ada di kalangan sahabat ini, dia dah semayang di rumah, tiba-tiba dia datang ke masjid, dia tak semayang berjemaah. Nabi tengok dia tak semayang, Nabi kita pergi panggil. Bila Nabi suruh orang pergi panggil dia, dia getar lutut ni. Nak bertemu dengan Nabi ni, gobra, susah hati, takut kena marah. Takut dimarah oleh Nabi SAW. Bila Nabi panggil dia, kenapa kamu tak semayang bersama dengan kami? Ma mana'akum an tusalliya ma'ana? Apakah yang menghalang kamu untuk semayang bersama-sama dengan kami? Sebab di zaman Rasulullah orang tak semayang ni orang yang bukan Islam. Orang Islam semua semayang. Sebab itu perbezaan antara orang kafir dan juga orang Islam adalah semayang. Sebab itu pandangan yang dikemukakan di dalam mazhab Hambali dan juga difatwakan oleh ulama-ulama Saudi, di antaranya Dr. Aziz bin Baz, orang tinggal sembahyang ni kafir. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maknanya man taraqas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sesungguhnya dia kafir yang nyata, maknanya kafir nikmat, kufur nikmat. Orang tinggal sembahyang, puasa, maknanya dia kufur nikmat, dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebab tu dia tak sembahyang. Jumhur ulama kata apa? Kufur nikmat. Tapi dalam mazhab Hambali bukan, kharaja minan millah, keluar daripada Islam, maka telah murtad siapa yang tak sembahyang. Tuan-tuan boleh tengok fatwa di dalam mazhab Hambali dan juga fatwa ulama-ulama Saudi. Sebab mereka berpegang kepada mazhab Hambali. Zaman Nabi memang orang Islam memang sembahyang. Hatta orang munafik pun sembahyang, tapi dia sembahyang depan orang lah munafik ni. Bila mereka bersendirian, mereka tak sembahyang. Yura'unan nasa. Tujuan mereka sembahyang untuk memperlihatkan ibadah mereka kepada manusia. Jadi bila sahabat ini dipanggil di hadapan Nabi, diketar lututlah, susah hati, takut kena marah dengan Nabi. Nabi kata, kenapa? Apa yang menghalang kamu sembahyang bersama dengan kami? Lalu mereka menjawab, qad sallaina fi rihalina. Sesungguhnya kami telah sembahyang di rumah kami. Kami dah sembahyang lah, sebab tu kami datang ke masjid, kami tak sembahyang. Lalu Rasulullah kata, lain kali, walaupun kamu dah sembahyang, bila datang ke tempat sembahyang, ke masjid, maka hendaklah kamu sembahyang sekali lagi. Maka sembahyang yang kedua itu adalah sembahyang sunat. Maka sembahyang pertama itu dianggap fardu. Lepas Nabi bagi teguran, nasihat yang baik dengan lemah lembut terhadap sahabat yang melakukan kesalahan tadi, dia kata, aku tak pernah tengok mana-mana orang dalam dunia ini, mana-mana guru dalam dunia ini, bagaimana cara lemah lembutnya apabila dia memberi teguran kepada orang. Benda ni akan diingat sampai ke mati ya. Dia rasa malu pula dengan teguran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita, bangang ke, tak mengaji ke, kamu tak tahu ke? Itu ayat kita lah, ayat saya lah. Tak ada otak ke kan? Mari dalam masjid, tengok orang sembahyang, kamu tak sembahyang. Tak pernah mengaji ke? Jahil ke? Itu ayat saya lah, bukan ayat tuan-tuan. Bila orang dengar ayat tu, dia panas tak panas? Confirm dia panas. Besok dia tak datang mengaji lah, masjid pun dia tak datang. Itu cara kita menyampaikan dakwah, tak ada kesan. Konon-kononnya nak perbetulkan orang, padahalnya cara yang kita buat itu menjauhkan orang daripada masjid, daripada tempat ibadat kepada Allah. Di tempat saya pernah berlaku, bila Tok Guru sedang mengajar ni, ada orang datang sembahyang sunat dalam masjid. Orang ni jahil, tak mengaji ke ni? Bila Tok Guru tengah mengajar, dia lah, mana ada individu yang tertentu, Tok Guru yang tertentu ni, orang sembahyang dalam masjid ni, jahil lah ni, dah tengok duk sembahyang dalam masjid. Orang sembahyang sunat dalam masjid, jahil lah ni, dia kata. Bulan depan saya mengajar balik. Orang kata, betul tak? Boleh tak kita sembahyang sunat ketika guru sedang mengajar, ataupun guru sedang menyampaikan kuliah ke, tazkirah ke, ceramah ke, boleh tak? Saya kata boleh lah. Sebab ceramah yang perlu dihormati, yang perlu diberi tumpuan adalah ceramah yang disampaikan oleh Nabi. Pun begitu, Nabi tengah khutbah tiba-tiba sahabat duduk. Dia kata, rakaat ini, adakah kamu dah sembahyang sunat 2 rakaat? Sepatutnya ceramah Nabi dengan ceramah orang lain, ceramah Nabi yang perlu lebih diberi tumpuan.
Pun begitu Nabi suruh sembahyang. Nabi tak kata, tak mengaji ke ni? Jahil ke? Orang tengah mengajar ni kan duduk sembahyang pula. Dia menyebabkan orang takut nak datang ke masjid. Sepatutnya kalau rasa tak betul, apatah lagi jawapan itu salah. Kalau rasa tak betul pun tindakan orang, tanyalah, kamu sembahyang ni kamu ambil dalil di mana? Tengah orang mengajar ni kamu pergi sembahyang. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sahih yang selalu tuan-tuan dengar tu kan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Mana-mana orang masuk dalam masjid jangan duduk sebelum dia sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini Nabi SAW ceramah pun Nabi suruh sembahyang. Tok guru mengajar pun sama lah. Sebab menghormati masjid. Saya nak cerita tentang apa? Cara pendekatan. Tak mengaji ke? Padahalnya orang yang sembahyang tu, hak tu lebih mengaji. Sebab tu dia buat sunat tahiyatul masjid. Dia lebih faham dalam isu ini. Dia lebih faham dalam isu ini. Jadi kembali kepada hadis yang cara Rasulullah memberi teguran kepada sahabat itu dengan cara yang bersopan santun, yang menyebabkan sahabat terkesan di dalam hati dia. Manusia ni yang mengubah hati manusia ni siapa? Allah Ta'ala. Kita duk anggap bila kita buat suatu teguran, kita perbetulkan orang, kita ingat dengan teguran kita tu orang boleh berubah. Tak boleh berubah. Yang berubahnya Allah Ta'ala. Jadi cara nak berubah bagi kita yang mampunya, kita menyampaikan apa yang diperintahkan. Bagaimana cara Rasulullah memperbetulkan kesilapan? Sebab Rasulullah ini contoh dan ikutan kita kan. Guru yang paling hebat dalam dunia Rasulullah. Mana ada mana-mana guru yang Allah Ta'ala istihar dalam Quran. Tetapi Rasulullah Allah Ta'ala istihar dalam Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hak tu yang kita nak ikut. Termasuklah di dalam cara mendekati ataupun menyampaikan dakwah kepada orang. Dengan penuh hikmah dan juga bijaksana. Rasulullah SAW menjelaskan, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fil a'lal jannati wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi ribadil jannah. Sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah ketika berada di dalam kebenaran, maka dibina baginya kediaman di dalam syurga yang tertinggi. Dan sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah sedangkan dia berada di dalam kesalahan, maka dibina baginya kediaman sekeliling syurga. Orang yang tinggal berbantah berkelahi dalam keadaan dia benar, dia tinggal, dia ada fadilat di akhirat nanti. Dan juga meninggalkan berbantah walaupun dia salah, maka juga ada fadilat, ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadirin sekalian, kelebihan orang meninggalkan debat sama ada ketika dia benar ataupun salah, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini adalah hasan, padahalnya hadis ini adalah dhaif. Jadi ulama-ulama hadis kata, Imam Tirmizi menjadi kebiasaan dia, adat dia, dia menghukumkan hadis yang dhaif itu sebagai hasan apabila ada syawahid-syawahid yang lain. Maknanya ada hadis-hadis yang lain yang menyokong hadis tersebut, maka dia kata hadis ini hadis hasan. Hadis hasan ni boleh kita amalkan. Pertamanya boleh diamalkan, dan kita boleh berhujah dengan menggunakan hadis hasan. Boleh berhujah dengan menggunakan hadis hasan. Yang seterusnya, la yastakmilul 'abdul haqiqatal iman hatta yad'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tidak sempurna iman seseorang hamba dengan sebenar-benar iman sehingga dia meninggalkan sikap berbantah-bantah ketika dia berada di dalam kebenaran. Tuan-tuan boleh tengok nota kaki di bawah tu tentang bagaimana status hadis yang dibacakan tadi berdasarkan kepada huraian dan perbahasan para ulama. Yang seterusnya, la tumari akhaka wa la tumazihu. Janganlah kita membantahi saudara kita. Maknanya suka berdebat, suka bertengkar dengan dia.
Dan janganlah kita melawak yang berseluruh dengan dia. Maknanya berlawak berseluruh dengan secara berlebihan. Nabi SAW menyatakan lagi, innar rajula yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'uhu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Seorang lelaki sebenarnya berkata-kata dengan suatu perkataan yang menyebabkan sekalian yang duduk bersamanya tertawa, maka dia jatuh ke neraka disebabkan perbuatannya itu lebih jauh daripada bintang. Hadis ini juga direkodkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang ke-7732. Di sini maknanya bergurau secara berlebihan. Adapun bergurau secara sederhana, ini tidak menjadi suatu kesalahan. Sampai lupa, orang kata sampai lupa dunia. Lupa dunia tak apa. Dia bergurau, dia ketawa sampai lupa akhirat. Lupa dunia tak apa, sampai tak ingat dunia langsung tak apa. Sampai tak ingat akhirat, tak ingat Allah Ta'ala, punya bergurau. Dia duduk di dalam satu majlis, asyik buat lawak je, daripada mula duduk sampai habis. Kalau sekali-sekala itu dibenarkan. Takkan kita nak serius 24 jam. Kita nak serius 24 jam tak boleh. Mana ada orang macam tu. Sebab manusia ni dia ada perasaan sedih, dia ada perasaan seronok, dia ada perasaan marah. Jadi hadirin sekalian, maka kalau tidak berlebihan diharuskan. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat juga pernah bersembang, bercerita tentang pengalaman mereka berada di zaman jahiliah. Rasulullah senyum, menunjukkan suatu keharusan. Fakanu ya'khudhuna min amri jahiliyati fayadhaku wa yabtasimu. Bila sahabat-sahabat ni menceritakan tentang cerita lawak mereka di zaman jahiliah, macam-macam ceritalah. Setelah masuk Islam, mereka kenang balik, mereka cerita balik, bersembang di hadapan Rasulullah dalam masjid. Lalu para sahabat yang mendengar cerita sahabat mereka ini, sahabat yang lain ketawa dalam masjid, dan Nabi senyum, menunjukkan harus buat lawak. Tetapi janganlah duduk-duduk daripada awal, duduk sampai habis lawak je, tak berhenti-henti, tak serius langsung. Yang ni tak boleh. Dia menyebabkan mati hati. Yang tu ditegah. Inilah yang diberi amaran di dalam hadis-hadis Nabi tadi. Begitu juga dalam majlis ilmu boleh buat lawak. Takkan nak serius kan? Daripada Assalamualaikum sampai Wallahu alam, serius je, tak ada lawak langsung. Semua tuan-tuan akan tidur jadi mengantuk. Sebaliknya daripada Assalamualaikum sampai Wallahu alam, lawak je. Apa yang dapat? Dapat lawak. Lawak cerita, lawak sebahagian, nyanyi sebahagian, tipu sebahagian, baca hadis maudhu' sebahagian. Apa yang kita dapat? Bukan kita tak lihat lawak langsung, kena ada juga lawak kan? Kena ada serius, tapi jangan banyak. Menyebabkan majlis ilmu itu hilang keberkatan. Sekadar untuk menghilangkan mengantuk boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Yang seterusnya melawak berseluruh sedikit dengan perkataan ataupun perbuatan. Dia kata boleh, tapi jangan terlalu banyak. Dengan perkataan ataupun perbuatan pada waktu-waktu yang tertentu, ia tidak dilarang sama ada sekali, bahkan ia adalah harus. Tidak dilarang sama sekali, bahkan dia adalah harus. Khususnya kepada kanak-kanak yang perempuan, kerana ia boleh mengembirakan hati mereka. Sebenarnya perbuatan itu sudah diceritakan daripada Rasulullah SAW. Baginda menyatakan, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan, bahawa aku berseluruh melawak dan aku tidak berkata melainkan yang benar. Nabi pun tidak serius 24 jam, kadang-kadang dia bergurau juga. Dan Nabi SAW kalau dia bergurau pun benda betul. Kita tak bergurau pun salah, bergurau lagi salah. Tak bergurau pun dah tipu, bergurau lagi tipu. Nabi ni sama ada dia serius ataupun dia bergurau, semuanya betul. Sebab ucapan dan tutur kata yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia dibimbing oleh wahyu. Nak kata salah kat mana? Walaupun dia bergurau, betul juga. Sebagaimana hadis yang di bawah ni disebut, la yadkhulul jannata ajuz, tidak masuk syurga perempuan yang tua. Ia bermaksud dia orang tua akan dijadikan muda semula dalam syurga. Ada orang perempuan tua,
pergi mengadu pada Rasulullah. Dia ni adalah buat ibadat kan, amalan-amalan kebaikan. Aku layak tak masuk syurga? Habis kata kamu tak layak. Orang tua ni tak layak masuk syurga. Jadi dah tak layak masuk syurga, nak duduk di mana di akhirat nanti? Bila tak layak masuk syurga, duduk di mana? Di akhirat ada berapa tempat? Di akhirat ni ada berapa tempat? Dua je, dia tidak tiga. Walaupun ada khilaf ulama dibahaskan di dalam kitab-kitab akidah ataupun kitab-kitab tauhid kan, orang yang kanak-kanak yang lahir daripada kedua ibu bapa yang bukan beragama Islam, yang ibu ayah dia tidak agama Islam, dan dia meninggal dunia sebelum cukup umur, sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Dia tak sempat buat ibadat pun. Dia lahir daripada kedua ibu bapa yang tidak beragama Islam, sebelum akhir balik meninggal dunia. Sama ada di akhirat nanti dia dimasuk dalam syurga atau dalam neraka. Ini dibahaskan oleh ulama. Sebagian ulama kata bainal manzilataini, duduk tengah-tengah antara syurga dan neraka. Tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah, dia masuk syurga sebab tidak ada hukum taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani, memberati seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Masa tu dia tak ditaklifkan lagi, tidak diberati untuk melaksanakan hukum syarak. Jadi hakikatnya ada beberapa tempat di akhirat nanti adalah dua tempat, syurga ataupun neraka. Mungkin dekat dengan ni. Yang belakang tu clear tak? Okey. Ini. Ini kacau. Lagi abang-abangnya enggak ya. Okey. Tak tahu. Susun tu elok lah tadi. Okey. Cantik soal tu. Boleh lama lagi lah ni. Tak ada gangguan. Jadi seorang perempuan tua ni susah hati. Betul. Yang tu yang silap tadi. Ada ganggu. Jadi dia susah hati tak bila tak boleh masuk syurga? Susah hati lah. Sebab di akhirat nanti ada dua tempatnya. Bila dia sedih, lalu Rasulullah cerita, sebenarnya di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan orang yang tua. Tuan-tuan nak duk apa dia? Janggut dah putih, rambut pun dah putih kan. Jalan pun dah bongkok. Sebahagiannya ada yang bawa tongkat tadi saya nampak. Ada yang duduk dalam majlis ilmu tak boleh lama-lama, sakit gaut, sakit lutut dan sebagainya. Maknanya nak ceritanya kita ni dah tua. Bila tua uzur. Di akhirat nanti Allah Taala mudahkan semula tuan-tuan. Jangan susah hati. Tak payah nak makan apa juh arjuna ke, tongkat ali ke, kacik Fatimah, tak payah. Dia automatik dia jadi muda semula. Sebab apa Allah Taala bagi muda? Nak kena tahu. Sebab Allah Ta'ala sediakan syurga ini dipenuhi dengan nikmat. Betul tak betul? Tuan balik ni baca surah, di antaranya surah Waqiah. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala sedia dalam syurga. Dia nak bagi kita menikmati dan mengecapi nikmat yang disediakan dalam syurga. Tapi kalau dah tua-tua, lalu makan ke tak lalu makan? Walah mutairin mimma yashtahun. Di antaranya nikmat syurga, daging burung. Burung ke, kijang ke, pelanduk ke, rusa ke, dah aku tua, tak lalu makan, gigi pun dah tak ada. Nak kunyah macam mana? Allah Ta'ala bagi muda semula. Jadi tujuan Allah Ta'ala buat syurga ni nak bagi orang merasai nikmat syurga. Tetapi bila dah uzur, macam mana dia nak rasa nikmat-nikmat yang begitu hebat di dalam syurga? Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, memang orang tua tak masuk syurga kerana apa? Dia akan dimudahkan semula. Kalau kanak-kanak macam mana pula? Tadi orang tua. Tapi kalau kanak-kanak mati masa kecil, jadi besar lah pula. Kalau kanak-kanak setahun, 2 tahun masuk syurga, dia nak rasa apa?
pun begitu. Nak cerita atas sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umur ahli syurga ni sesuai dengan nikmat syurga. Jadi Nabi bergurau tak tadi dalam isu tadi? Bila orang tua tanya dia, aku layak tak masuk syurga? Dia kata orang tua tak masuk syurga. Dia bergurau tak bergurau tadi? Bergurau. Adakah gurauan Nabi itu tipu? Tak tipu. Maknanya sama ada dia cakap dalam keadaan tidak bergurau ataupun bergurau adalah benar. Adalah benar. Walaupun dia bergurau. Kemudian diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya nak cerita salah satu daripadanya selain daripada bergurau, Nabi bersifat sebagaimana manusia biasa. Manusia biasa ni kadang-kadang dia serius, kadang-kadang dia bergurau, kadang-kadang dia duduk dalam keadaan diam, kadang-kadang dia berlari. Hadis ini direngkahkan oleh pengarang kitab kita. Aisyah ni kadang-kadang dia berlari dengan Rasulullah, dia kalah. Kadang-kadang Rasulullah menang. Ketika badan dia dah berisi, dia kalah, berlumba lari dengan Rasulullah. Dan kadang-kadang Rasulullah menang. Nak ceritanya bagaimana akrabnya, hubungan intimnya Rasulullah dengan isteri-isterinya, salah seorangnya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan pun exercise lah esok pas sembahyang subuh. Lari dengan isteri atas batas bendang. Kan Perlis ni banyak batas bendang, lari je. Boleh? Orang kata buang tabiat orang tua ni. Sunnah Nabi ni. Nabi pun lari 2-3 langkah terjun dalam bendang. Maknanya walaupun dia merupakan sunnah, inilah yang dipanggil sunnah ghairu tasyri'iyah. Ini nak ikut sunnah kan? Nabi lari, kita pun lari. Bolehlah kita lari, tapi jangan menganggap itu suatu benda yang wajib. Macam Nabi pakai tongkat dan sebagainya kan? Jangan anggap benda ni benda wajib sebab walaupun Nabi buat. Sebab ada perbahasan yang kita telah bincang dalam pengajian pelajaran kita yang lalu. Sunnah yang merupakan adat ataupun sifat sebagai manusia. Dia buatlah, dia pakai jubah, dia pakai sorban, dia berlari dan sebagainya. Adapun bagi kita yang nak dituntut kepada kita, kita mengikuti sunnah yang macam mana? Yang ayat yang kita bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah merupakan contoh yang paling baik. Yang nak ditekankan di sini adalah sunnah yang berkaitan dengan hukum syarak. Hak tu kena buat. Hak tu tak boleh lari. Berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Hak tu tak boleh lari daripada apa yang telah datang daripada petunjuk Nabi. Sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir. Bagaimana cara nak mentakarubkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diajar dan dicontohi oleh Nabi. Hak tu tak boleh lari. Hak tu kena ikut Nabi satu persatu. Adapun perkara yang tidak berkaitan dengan hukum syarak, yang tu diberi kelonggaran. Di dalam hadis, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang kanak-kanak, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai bapa Umair, apa yang telah dibuat oleh burung ciak? Dia tengok budak-budak ni suka main burung. Nabi pun bagaimana cara dia nak bermesra dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tu diberi gelaran Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang dibuat oleh anak burung ciak ni? Tidaklah bermaksud Nabi melalui di hadapan kanak-kanak ini dia tak tegur. Dia tegur. Nak menunjukkan bagaimana Nabi ini kepada semua lapisan masyarakat ini dia boleh baik. Kita boleh buat macam tu tak? Dengan sama-sama orang masjid, okeylah. Sama-sama tua macam kita kan? Dengan kanak-kanak kita boleh masuk tak? Boleh mesra tak boleh mesra? Tak boleh. Banyaknya kita tak boleh. Tak boleh mesra satu hal lah. Bahkan dengan budak-budak ni dia tak boleh tolak ansur langsung. Tengok budak-budak dalam masjid ni halau. Sebahagian tempat lah. Tengok budak-budak duduk dalam satu saf bersama dengan orang tua sembahyang, kamu sunat tak sunat lagi? Potong tak potong lagi? Tak potong, belakang. Jadi itu juga salah satu bukti dan dalil kita tidak bermesra dengan budak-budak. Walaupun di sana adalah perbahasan fiqahnya.
Tetapi perbahasan fiqh yang berkaitan dengan masalah ijtihad, kita tak perlu kerah. Walaupun di sana ada perbahasan fiqhnya, budak-budak tak bersunat ini, dia ada satu istilah menyentuh sesuatu yang berhubung dengan najis dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu ijtihad tuan-tuan. Bukan satu pandangan yang pasti budak-budak mesti nak kena duduk belakang. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, di dalam kitab Kashful Litham dan juga di dalam kitab Hawil Kabir, digalakkan kita susun saf ini kanak-kanak orang dewasa, kanak-kanak orang dewasa, kanak-kanak orang dewasa, supaya dia tak main. Tapi sebahagian masjid yang saya nampak, mungkin di Perlis tidak banyak kot tempat kami. Budak-budak dalam masjid ini halau duduk belakang. Budak-budak bukan kata duduk saf belakang, dia keluar-keluar terus ya. Dia keluar-keluar terus ya. Maknanya tidak menunjukkan sikap mesra dengan kanak-kanak. Jadi kita nak jadi orang masjid ni pun hadirin sekalian. Nak jadi orang masjid lah kita ni kan. Datang 5 waktu sembahyang, mengaji dan sebagainya. Kena tahu juga bagaimana pendekatan kita dengan kanak-kanak ini. Supaya bila kita meninggal dunia, kita uzur nanti, satu hari nanti, ini pun dah uzur, bukan satu hari nanti. Siapa yang akan mewarisi masjid-masjid ini? Maknanya kanak-kanak lah yang kena dijinakkan dengan masjid. Mereka lah yang akan mewarisi kita. Tapi awal-awal lagi kita telah menampilkan, menunjukkan sikap dan sifat yang bengis kita kepada kanak-kanak ni. Macam mana mereka nak datang ke masjid? Masjid kita pada malam ni, orang tua ramai ke budak-budak ramai? Mana-mana masjid pun macam tu ya. Hak dah pencen datang masjid kan, lebih ramai daripada kanak-kanak ataupun remaja. Sebab remaja dan kanak-kanak tak minat nak datang masjid. Di samping dalam keadaan suasana di luar sana, ujian dan cabaran bagi mereka terlalu kuat, ditokok tambah dengan sikap kita terhadap remaja dan juga kanak-kanak yang menyebabkan mereka tidak mesra dengan masjid. Kita bagi tidak membawa pun dosa. Cuma yang kita sebutkan tadi, jangan secara berlebihan. Sekadar kita mendengar untuk menghiburkan hati. Harus, walaupun benda tu sembang dalam masjid. Tetapi garis panduannya telah disebut, yang dibahaskan oleh ulama, jangan sampai berlebih-lebihan. Maknanya telajaklah. Sampai cerita lawak tu tak ada cerita yang betul langsung, tak ada serius langsung. Yang tu tidak digalakkan. Selagi mana dia tak lari daripada lawak tu, dia tak lari daripada hukum. Maksudnya lawak dia buat cerita tu sampai menimbulkan fitnah, sampai mengupat orang, sampai kutuk orang, mencaci orang lain. Lawak, dalam lawak tu ada hentam orang, caci orang, hina orang. Itu tak boleh Lawak semata-mata lawak, tidak mengaibkan orang lain ataupun mencari kelemahan kepada orang lain, hukum dia diharuskan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.